Tengkorak Podcast. Woo! Selamat datang ke Tengkorak Podcast. Welcome back to your favorite lo-fi podcast with me, Hadisha. You guys ready? Let's do this. Terima kasih kepada semua yang DM, yang komen sama ada di Facebook ataupun di YouTube tentang pasal topik-topik yang kita bincang dan di Tengkorak Podcast. Dan terima kasih sebab di samping komen bagi pandangan, hampa juga ada yang duk bagi idea, sogok-sogok idea kat aku untuk bercakap dalam topik-topik seterusnya. I really appreciate it. Kadang-kadang bukan kadang-kadang, sentiasa membantu aku. Kadang-kadang kita lost kan, tak tahu nak cakap apa, tapi tiba-tiba ada orang duk komen, kawan-kawan duk komen, bagi idea-idea. So guna idea tu untuk bercakap. Jadi aku nak terangkan sekali lagi, dalam Tengkorak Podcast ni, kita orang bukannya jenis, kami bukan jenis yang nak tunjuk perasaan bagus ataupun nak tunjuk rasa macam Tengkorak Podcast ni memang saluran intelek anak muda. Tak. Kami adalah slackers, lo-fi. Dan apa yang kami cakap, walaupun topik berat, kami nak bagi tahu dalam satu keadaan yang sangat santai lah. Macam sembang-sembang kawan-kawan kan. So itu sebab aku buat Tengkorak Podcast ni. Baik, terima kasih kepada Amirul yang DM aku baru-baru ni. Banyak idea yang dia duk bagi. Macam-macam dia duk tanya aku. Macam-macam idea dia duk kata, ni boleh masuk dalam topik ni sekian-sekian. Dan salah satu idea tu sangat memerangkap aku lah. Iaitu tentang pasal duit. Amirul kata duit ni penting lah, tak penting dalam hidup ni. Susah harap noh. Nak kata macam aku kalau nak tunjuk power boleh je kata duit tak penting bro. Kasih sayang, cinta dan persaudaraan tu lagi penting daripada duit. Tapi kita kena tengok, kita kena muhasabah. Aku tak mau, bukan aku nak kata duit ni segala-galanya, tapi kita kena muhasabah. So baru kita ada rasa macam apa yang kita nak kata ni macam dalam tempoh bertenang sikit lah. Jangan cara yang bertenang, yang rasional, supaya kita okey macam ni sekian-sekian. Baik, berbalik kepada soal duit tadi. Sebenarnya kompleks juga nak tanya duit ni penting atau tidak. Dan aku nak bagi tahu duit ni sebenarnya dia iblis tau. Dia syaitan tau. Dia boleh buat hang jadi macam gila babi kan tau. Kalau hang biasa baca satu, ni aku selit sikit dalam satu artikel tu aku biasa baca, dia kata macam mana power duit lah. Power boleh beli demokrasi. Berat weh nak sembang pasal tu. Tapi kita tak mahu sembang pasal tu sebab kita nak sembang pasal kita sendiri, kita orang biasa ni. Ada satu kelas yang macam T20 ataupun kelas elite yang kita panggil, atau kelas bourgeois, bangsawan. Mereka tak rasa, bukan bagi aku, ini kenyataan. Duit bagi mereka bukan satu benda yang masalah. Sampai tahap tu macam tak ada rasa susah dengan duit tu kan. So, tapi bagi kita ni yang biasa-biasa ni, kita duk rasa macam ya, tapi betul ke duit ni memang nombor satu? Kalau nombor satu ke dah lah, nombor satu hidup duit, kedua adalah sekian. Kedua adalah parents ketiga apa-apa adalah kan. Tapi untuk aku secara peribadi lah, ini pandangan aku, dan aku rasa kita sangat terbuka untuk discuss benda ni. Duit ni sebenarnya dia bukanlah segala-galanya. Betul tak? Duit tak boleh beli bini hang sebenarnya. Tapi duit boleh guna untuk pinang bini hang. Nampak tak? Tapi sekarang pinangan tu kadang-kadang menjadi menyusahkan. Nampak? Nampak betapa iblis dan syaitannya duit ni. Dengar tak anak aku duk menjerit tu, dia tengah main game. Okey, abaikan. Tumpu kepada kita punya topik ni. Macam aku cakap tadi, duit bukan segala-galanya untuk aku, tapi untuk meminang seorang wanita yang untuk menghuni hidup selama-lama tu hang perlukan duit lah.
Kan? Bukan pasal hang nak beli ke apa. Masalah dia sekarang adalah apabila iblis dan syaitan membisik kepada telinga kita, takkan banyak ni je bro nak ambil bini aku. So, nak bini aku pula nak ambil anak aku. So, kena banyak ni. Dia jadi macam satu trading kan tak. Padahal sebenarnya, ini aku rasa lah, bila hang bagi duit, pinangan duit hang tu adalah mungkin sebahagian dia adalah untuk hadiah kepada wife hang lah, bakal isteri hang, atau yang selebihnya untuk digunakan untuk buat kenduri, untuk jamu orang, untuk beli apa-apa lah yang necessary. Itu salah satu. Tapi aku selalu tengok daripada segi duit. Sekarang duit ni sebab kita hidup dalam sistem yang orang duit dia hamba-hamba. Orang duk cerita pasal duit. Macam hari tu aku cerita kan. Macam orang nak habaknya dia susah. Sekarang hidup melarat. Kan? Lepas tu sampai satu tahap dia berusaha. Sekarang jadi kaya. Jadi dia berhak untuk beli jaket sampai RM24,000. Anak dia kecil dah boleh pakai Mercedes. Sedangkan kita duk bayar bulan lagi 9 tahun tak habis-habis kan. Jadi aku rasa pemahaman duit tu jadi lain lah. Kita bukan berada dalam zaman. Kadang-kadang aku nak relatekan sikit. Ada setengah-setengah pendapat dalam untuk golongan para pendukung anarkis yang ni pun mengatakan duit tu dah jadi macam benda tu yang sangat susah untuk dikawal, sampaikan dia boleh jadi satu bentuk, dia boleh jadi satu tools untuk dapatkan power, dan duit tu sebenarnya perlu dimusnahkan dan kita perlu kembali kepada aturan yang berdasarkan atau berbasiskan orang panggil apa, pertukaran, orang panggil apa tu saya, barter, sistem barter. Tapi aku fikir secara logik boleh, aku nak kata disagree atau tidak, aku rasa macam susah agak tau. Macam zaman sekarang kita macam mana nak barter tau. Tapi ada orang baru ni ada orang bagi tahu aku yang sekarang zaman pandemik ni dia ada sampai satu tahap, ada orang yang aku ada apa, hang ada apa, kita barter. Faham? Sampai tahap mungkin dia susah kan. Aku tak tahu sejauh mana kita boleh pergi sampai terah tu, dan adakah dengan sistem barter tu boleh buatkan hidup hang lagi stable? Aku percaya kepada kuasa komuniti tu sendiri sebenarnya. Sebab hang nak tukar besar ni susah kan? Susah macam mana nak buat? Aku juga percaya yang duit ni memang evil pun. Jahat. Ugly. Tapi tanpa duit, macam mana hang nak duduk? Macam mana hang nak sewa rumah? Sekarang aku cakap pasal sewa rumah. Sebab ada orang dah beli rumah, tapi dia beli rumah pun dia tetap bersusah payah untuk bayar tiap-tiap bulan. Ada orang kita perlu duit sebab ada masa kita teringin yang kita pun teringin nak makan tempat macam ni kan, walaupun setahun sekali. Contoh nak makan tempat yang sedikit mahal lah kan, yang jarang kita makan, yang orang macam Vivi Yusof je makan, tapi kita ada perasaan teringin kan, nak rasa. So aku rasa tak salah kot benda-benda macam tu. Tapi bagi aku yang pertama adalah didikan menghormati perbelanjaan tu. Didikan tentang kewangan, kepentingan hang jaga duit. Dia bukan semata-mata simpan duit. Aku rasa dia semata-mata macam, dia sebenarnya lebih kepada perbelanjaan hang lah. Cara hang belanja duit hang kan. Setengah orang, aku ada member dulu yang zaman college aku dulu lah, susah lah hantar, faham tak? Mak pak duduk jauh kan, bukannya senang sangat. Jadi dia tak apa duit, dia bergantung pada duit PTM. So PTM pula jadi problem pula masa tu, masalah gila. Dia tak dapat dah berapa sen. Satu hari dia dapat sen kan, dia jadi belanja macam gila babi lah. Dia macam nak beli Kuala Lumpur pada petang tu. Kami pergi Loyat, dia beli. Aku saja melawak dengan kawan aku tau. Kami angkat je ni, Fit, benda ni boleh tak? Beli. Ambil. Dia macam tu sekali untuk ajak kami makan. Aku dah jadi macam sedikit, mula-mula macam seronok tau. Macam kawan beli macam betul angkat pun dia suruh beli kan. Tapi bila kami pergi tempat makan tu, aku dah jadi macam segan nak minta apa-apa tau. Sebab aku rasa macam dia dah belanja macam dia tambah RM3 lagi, Kuala Lumpur dia yang punya. Faham tak? Sampai macam tu dia sekali belanja. Jadi aku rasa first is didikan lah. Kadang-kadang orang kedekut sangat pun, kadang-kadang aku ada perangai tu juga. Macam aku macam berkira lah, macam aku tak mau membuka pekong di dada, tapi
Ya, didikan tu penting lah satu. Satu lagi kita tak menganggap. Kita kena tahu yang duit tu sebenarnya pemudahkan hidup kita kot. Aku rasa macam ni lah. Macam orang selalu cakap kan, hang bila hang kahwin, hang tak ada duit tapi hang ada cinta. What? What? What the duck we are talking about? Hang ada cinta. Cinta je kadang-kadang bukan pasal apa tau. Masalah hang kena suits dalam kehidupan hang. Yalah cinta ada tapi hang malas kau. Ataupun hang macam berapa ramai pencerai, berapa banyak kes yang berlaku disebabkan faktor ekonomi. Dan banyak kes berlaku mental health problem yang berlaku disebabkan kekangan duit. Sebenarnya kalau hang tengok laporan UNICEF baru-baru ni pun hang rasa macam gila babi weh. Macam-macam. Itu yang dia kata kalau duit ni hang tak ada pun hang duit kemiskinan boleh jadi punca macam-macam. Kita cakap pasal kemiskinan lah. Hang boleh lead benda-benda yang hang tak pernah terjangka pun benda tu boleh jadi. Kalau hang baca laporan UNICEF, dia ada berkata macam duit pasal ada satu family ni. Ini bukan laporan UNICEF. Ini actually aku tengok dalam Extra One ni. Ada mamat tu dia kata dia something to do with the NGO. Aku tak ingat nama dia apa. Dia kata ada kes yang dia berjumpa. Perempuan tu laki dia dah lari. Mama, dalam zaman pandemik ni. Hang bayang zaman pandemik orang berlaku sebelum ni pun sebenarnya banyak je kes berlaku. Tapi zaman pandemik dia mencerahkan kita lagi nak tengok. Dia kata apa? Dia tengok orang tu. Dia pergi rumah orang tu. Laki dia lari. Kan dia pun dapat bantuan kan. So perempuan tu tak boleh ask for another bantuan. Sebab dia bukan dalam kondisi officially bercerai. Macam laki dia dah. So bantuan dia tak dapat sebab laki dia dapat. Laki dia tak ada rumah. Masalah dia tengah struggling dengan hidup dia yang teruk sampai dia ikat anak dia. Anak dia buah kot. Dia ikat anak dia. Dia pun tak makan. Dia termanggu. Bila dia pergi rumah dia termanggu. Ini yang aku ingat aku dengar dekat dalam Isra' Awani tu. So nak kata-kata duit bukan segala-galanya, aku rasa tak. Tapi macam mana kita urus duit dan kita tu nak tak tahap mana. Bagi aku hidup kan balance kan. Dia sederhana. Aku tak tahu mungkin aku tak dapat. Mungkin lepas ni aku tiba-tiba ada 100,000 masuk akaun aku tiap-tiap bulan. Aku dah jadi gila. Aku dah jadi macam dia mampu dengan tengkorang podcast ni. Aku dah merambut hidup cara macam orang elite semua. Aku tak tahu. Tapi as far as I believe hang hidup dalam apa yang hang nak ah. Faham tak? Hang hidup sederhana ah. Macam nak kata macam mana? Nak kata macam hidup lah, sederhana lah. Hang ada duit untuk simpan. Ya, kalau kita nak cakap pasal duit simpan ni kompleks sebab bukan kompleks. Kenyataannya kemiskinan kalau kita tengok banyak statistik atau dapatan. Dia kata orang yang B40 dalam satu tak silap aku daripada Khazanah Research Institute if I'm not mistaken, correct me if I'm wrong. Dia kata macam ni orang yang gaji B40 ni yang bawah 2,000 apa semua, depa gagal untuk simpan duit. Bukan sebab apa, depa guna duit 90% untuk covered hidup dia ni. Beli makanan, itu pun makanan yang bukannya makanan yang sihat nak. Banyak di rumah, itu ini apa semua. Wahai orang yang kaya ni, T20 ni, orang yang hidup, dia pakai 40% je weh. Kalau hang tengok baru ni Dr. Muhammad, apa nama dia? Muhammad Abdul Khalid kata dalam The Malaysia Insight punya video, dia kata kalau bagi RM1 dekat orang miskin, dia pakai RM1 tu semua sebab dia nak cover benda ni semua. Tapi orang yang kaya dia pakai RM1 tu dia pakai 4 upang kan, dan upang dia simpan. Betul ya? Sebab golongan kaya ni dia pakai 40% je dalam ni untuk cover hidup dia ni. That's why dia boleh simpan duit. So aku nak kata benda tu bukan maksud aku kalau kita berbalik kepada kita duk sembang ni kata kita ni nak hidup macam mana, asal kita boleh hidup sederhana lah bagi aku. Hang ada duit untuk simpan, hang ada duit untuk makan, hang ada duit untuk untuk kadang-kadang mungkin hang nak pergi berjalan ke kan, nak makan sedap sikit ke, untuk akses pendidikan, untuk akses makanan sihat. Aku rasa okey lah. Kita tak mahu go deep tu. Ini apa yang aku reflect dengan soalan Amirul tu tadi. So ada satu lagi benda sebelum aku habiskan kan. Duit ni
aku selalu tengok benda macam ni. Duit ni actually dia kat mana pun dia takkan habis tau. Dia jadi in fact dia akan jadi satu pecahan kelas. Contoh aku bagi. Ini benda yang sangat aku selalu cakap dan aku selalu tulis dalam tulisan-tulisan aku di kolom maupun dalam buku-buku aku. Aku selalu anggap benda ni macam ni. Duit ni dia buat pecah kelas tau. Dia ada kelas menengah, dia ada kelas yang kaya, dia ada kelas elite, dia ada kelas yang 99% ni. Jadi aku selalu tengok dari segi bahagian yang menemukan kepada pendidikan. Contoh orang kaya boleh hantar sekolah anak dia yang setahun 30,000 dan ke atas. Untuk pendidikan je. Itu belum campur tuition pun lagi hantar. Belum campur tuition pun lagi. Anak dia bodoh pun compare dengan anak orang yang miskin yang tak apa cerdik. Anak yang bodoh orang kaya ni dia pun selalu ada peluang lebih tinggi nak. Dia akan Papa, can I go to UK, further my study? Tak ada masalah. Pak dia hantar. Hak miskin ni kalau pandai pun kadang-kadang boleh tercicir kan tak. Sebab dia tak ada duit, dia dah tak ada apa sebagainya kan. Jadi aku selalu tengok dari segi pendidikan. Kadang-kadang aku fikir kan, kalau aku ada duit lebih, aku duk fikir apa yang beza antara sekolah international atau sekolah swasta ni dengan sekolah kebangsaan biasa ni. Apa yang buat bezanya? Adakah sekolah tu seronok ke? Parti 24 jam ke? Ada Halloween ke? Ada benda homework tak ada ke? Anak aku selalu kata, I want to go to Canada because kat Canada tak ada buku. Dia kata, dia tengok YouTube kot. Aku duk fikir benda macam tu lah. Tapi kalau kita lah, contoh lah, kita sembang biasa-biasa. Kalau kita ada duit lebih pun, aku rasa kita, walaupun aku tak agree tau dengan sistem yang macam tu, yang memecahkan orang ni. Sebab by the end of the day, orang tu bila anak tu membesar, kebarangkalian dia akan duduk berada dalam kelompok dia tau. Dia dah tak nampak yang kelompok yang sebenarnya ada yang orang nak pergi sekolah ni makan pun susah. Tak? So aku selalu tengok tu. Tapi bila berbalik pada tuannya soalan aku rasa kadang-kadang aku rasa kita boleh bersepakat bahawa kalau kita ada duit lebih pun, kita nak buat yang terbaik untuk anak kita mungkin hantar anak kita pergi sekolah international tu. Sebab kita tak tahu kita sentiasa duk rasa macam sekolah ni bagus macam ni. Itu aku tanya, duit tu dia pecahkan benda ni tau. Dia pecahkan pasal apa sekolah tu mahal. Apa cerita dia kan? Asal sekolah kebangsaan ni apa masalah dia? Benda ni banyak lagi lah. Dia macam fragment kan tau. Macam yang kita cantum-cantum baru kita boleh dapat mungkin macam ni dan mungkin macam ni. Tapi kalau kita tengok dari segi dasar dia, benda yang macam tu lah. So aku harap aku menjawab lah soalan Miro ni, walaupun aku rasa macam banyak lagi benda sebenarnya kita nak boleh cakap. Sembang benda ni aku patut ada orang kat sini tau. So baru kita boleh sembang sampai esok. Sembang tak habis-habis kan. Jadi konklusinya bagi aku, kalau tanya aku, iyalah kita nak hidup ni, nak tak mau ada duit ni aku rasa macam tak. Kalau kita betul-betul berjuang untuk tak mau ada duit ni, aku rasa tu cerita lain lah. Tapi kalau kita menelusuri kan jalan hidup yang sekarang ni, sistem yang ada sekarang ni, kita mau atau tidak, kita rasa duit tu penting. Tapi bagaimana kita uruskan dan corak hidup yang macam mana yang kita mau. Aku rasa itu je yang boleh jawab soalan ni lah. Ustaz pun pergi kelas, pergi mengaji pun minta ribu. Ada hak minta ribu. Ustaz pun bawa velfire. Come on Hadri, takkan ustaz nak bawa kancil? See? Nampak tak? Scene macam mana pun, hang suka benda-benda tu semua. Jadi I don't give a shit benda-benda macam tu. Kalau pasal ustaz apa semua ni, aku macam hantar Tapi kalau kita sembang sama-sama kita, aku rasa itulah. Kita nak lah satu hari kita ada duit. Anak kita tanya, boleh tak kita makan sini? Kan sedih weh kalau memang banyak cerita macam sedih kan tak? Anak minta tak boleh, atau anak tu faham sendiri yang parents dia tak boleh apa semua kan. Tapi the world is cruel. So does the human. Manusia pun sama cruel dia, lagi jahat daripada setan bila dia ada duit. Jadi
hang pandai-pandai lah urus duit hang. Kadang-kadang kita kena ingat. Bukan kadang-kadang, kita nak kena ingat yang duit kita tu memang betul kadang-kadang bukan bahagian untuk kita je. Bahagian dia untuk orang lain sama. Jadi apa yang hang makan, aku selalu juga ditarbiah benda macam ni. Apa yang hang makan, apa yang hang buat, apa-apalah hang buat, hang kena fikir ada bahagian tu sebenarnya bahagian untuk orang. Walaupun hang tak boleh bantu banyak kan. Mungkin hang boleh bantu RM20. Jadi bantulah. Duit boleh je buat hang jadi evil, tapi dengan duit juga kadang-kadang hang boleh bantu sebab hang tak berkuasa mana pun nak untuk tukar. Lain lah kalau hang semua dah baca buku Gene Sharp from dictatorship to democracy, then kita boleh sepakat buat benda apa yang paling radikal. Tapi kalau setakat kita sembang macam ni, ya, boleh bantu sama-sama sendiri lah kan. Ya, tu je aku rasa penting. So, thank you very much for listening to Tengku Am Podcast. Jangan lupa kalau hang rasa memang seronok nak berkomen-komen tu, tinggalkan komen. Alright, kita akan reply. Dan kita akan bersama-sama seterusnya melayari kebahagiaan di Tengku Am Podcast. So, love your life, love your family, love your friends, die laughing. Tinggalkan bullshit, dengarkan the real shit. Tengku Am Podcast for life.